Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, suara saya okey tak? Suara saya okey tak tidak? Putra Hasanuddin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah kecil. Tolong bagi feedback. Suara saya okey tak? Assalamualaikum Ustaz. Sihatkah? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul mursalin salawatullah wassalamuhu alaihim wa alaihim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Tuan-tuan sidang penonton yang dikasihi rahmati Allah. Saya live di pagi hari Ahad ini pukul 9 sampai pukul 10. Ialah untuk mencari dana kepada pembinaan surau dan kelengkapan surau, terutama pembinaan upgrade tandas Surau Ar-Raihan, Bandar Teknologi Kajang. Jadi insyaAllah nanti mereka akan masukkan account number dekat sini. Jadi tuan-tuan boleh transfer. Alhamdulillah minggu lepas ramai yang membantu, yang menderma untuk pembinaan surau tersebut. Kita lancarkan sekali lagi. Jadi tuan-tuan boleh tengok nanti saya akan pinkan nombor account tersebut. Jadi insyaAllah pihak surau belum lagi masukkan nombor akaun Surau Ar-Raihan. Jadi tuan-tuan boleh derma sempena dengan Ramadan ini walaupun RM1 ataupun ada duit-duit faedah yang tuan-tuan tak tahu nak pergi mana, boleh masukkan ke dalam akaun tersebut. Tuan-tuan, apakah yang kita nak bicarakan pada pagi ini? Sambil tuan-tuan rehat, tak tahu nak buat apa kan, duduk PKP ni, tuan-tuan boleh sharekan video live saya ni. Sekarang ada 314 orang. InsyaAllah kita boleh jangka kalau 1000 orang pagi ni pun Alhamdulillah. Kuliah santai-santai, setengah jam. Kemudian tuan-tuan boleh bertanya soalan. Saya yang mampu jawab, saya jawablah insyaAllah. Sebab kita bukan seorang alim besar, mufti ke apa. Yang mampu kita jawab. Yang tak mampu kita serahkan kepada orang-orang yang berkaliber untuk menjawabnya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Allah bagi nikmat dekat kita ni terlalu hebat. Sampai tak mampu kita nak hitung.
Kalau tuan-tuan buka dalam Al-Quran, surah Luqman, ayat yang ke-20. Allah kata apa? Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Sadaqallahul aliyul azim. Tengok ayat ni. Tuan-tuan tengok ayat Quran. Surah Luqman. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Tidakkah kamu melihat? Melihat maksud dia apa? Tengok dengan mata. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi? Untuk apa? Untuk kepentingan kita. Allah bagi kat kita ni, hampa tak tengok ke Allah kata? Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Di langit ada apa? Allah bagi nikmat apa yang ada di langit kat kita. Tapi kita tak mau tengok, tak mau perhati, tak mau ambil iktibar. Allah jadikan di langit tu ada awan. Awan kan? Allah sebut dalam Quran. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَةِ مَاءً سَجَّاجًا. Nampak? Apa nikmat, apa faedah awan ini? Bukan saja Allah jadikan awan. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَةِ مَاءً سَجَّاجًا. Daripada awan itu turun air yang mencurah-curah. Apa fungsi ayat ni? Ayat ni fungsi apa? Kan? Allah sebut lagi. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَةِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. Awan itu Allah turunkan air kan? Tuan-tuan kena ingat bila awan ini dia bergerak, dia akan absorb air yang ada di bawah, kemudian dia akan menjadi partikel-partikel yang terkandung di dalam awan. Sampai satu ketika dia akan jatuh ke bawah sebagai hujan. Kan? Sebagai hujan. Hujan ni apa? Linukhrija bihi habban wa nabata. Menumbuhkan habban wa nabata. Biji benih dan tumbuh-tumbuhan. Nampak? Daripada hujan, daripada awan itu, nikmat yang Tuhan bagi sebagai hujan. Tapi kita tak nampak pun. Orang tengok awan, tak ada apa. Tengok aja. Kan? Sebab tu Allah kata, Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Apa tak tengok apa yang ada di langit di bumi? Kan? Kalau kita tengok, orang yang beriman ni tuan-tuan, bila dia tengok, dia perhati, dia melihat itu sebagai tanda untuk, ya Allah, kerdilnya aku. Tak ada hebatnya aku. Awan ni pun dah dahsyat dah tuan-tuan. Keluarkan hujan untuk kita. Cuba bayang kalau tak ada hujan. Kemudian kita tengok apa yang ada di langit lagi. Allah jadikan di langit itu. Tengok dalam surah Yusuf ayat keempat. Kan? إِذْ قَالَ يُوسُفْ لِأَبِي يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. Saya belajar dengan ada seorang tok guru. Dia bagikan ayat ni, surah Yusuf ini untuk kita baca, untuk melembutkan hati. Quran ni tuan-tuan, dia syifa'un wa rahmah. Untuk melembutkan hati anak-anak murid, anak-anak kita. Kan, idz qala Yusuf li abi ya abati, berkatalah Yusuf kepada bapa aku melihat ahada asyara. Orang yang mengaji bahasa Arab, ahada asyara yakni 11 bintang, matahari dan bulan. Kamu akan melihat mereka ini patuh kepada perintah Allah, bisajidin, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Allah jadikan 11 ahada asyara. Sebab tu tuan-tuan tengok bagaimana sains menentukan bahawa planet kita ada 9. 9 kan planet kita. Pertama, bumi kita ni planet. Bumi, kemudian Mars, Mareh, kemudian Jupiter, Neptune, kemudian ada Saturn, Uranus, Mercury, Venus dan juga Pluto last sekali. Nampak? Allah sebut ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar. 11 bintang, matahari dan bulan. Nampak? Planet ada 9. Kemudian wasyamsa. Apa maksud dia? Matahari. Wal qamar dan bulan. Maksud dia 11. Tengok. Allah sebut dalam Quran, dibuktikan dengan sains. Hebatnya Quran. Tidakkah kita tengok Allah jadikan planet yang ada di sekitar bumi kita ini. Tuan-tuan kena ingat, planet yang kita ada di sekitar kita ni termasuk matahari, ini hanya ada satu galaksi. Satu galaksi.
berjuta-juta galaksi tuan-tuan di dalam ni cakrawala kita ini. Tuan-tuan, ini baru satu galaksi, ada berjuta galaksi lagi. Ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni sebesar mana? Allah, sebesar virus COVID-19 ya kita. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak beriman kepada Allah, kita ni sebesar COVID-19. Woi, COVID-19. Apa hebat kita? Sedangkan Allah jadikan ahada asyara. Ni, 11 bintang, matahari dan bulan ni hanya satu galaksi. Dalam galaksi ni, cakrawala kita ini, Bima Sakti kita ini, ada banyak lagi, juta-juta galaksi. Allahu Akbar, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Tidakkah alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wal ard? Kamu tak tengok ke apa yang ada di langit? Allah jadikan tuan-tuan planet-planet, matahari dan bulan ini lisajidin, patuh perintah Allah. Mereka tak pernah pertikai, tuan-tuan. Sentiasa tuan-tuan berpusing pada wasyamsu tajri limustaqarrin laha, disebut dalam surah Yasin. Berpusing pada paksinya. Kemudian mereka berpusing mengelilingi matahari tanpa ada bertembung di antara satu sama lain. Lisajidi, patuhnya perintah Allah. Sebab tu tok guru saya, dia kata bacalah ayat ni kepada anak-anak kita supaya lembutkan hati dia, supaya tuan bayang tengok matahari, bintang, bulan ni patuh perintah Allah. Takkanlah kita baca ayat Quran, dia kata hati manusia ini tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengoklah, Allah turunkan ayat dalam surah Yunus. Allah kata apa? Walladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Tengok. Banyak orang, tuan-tuan, dia baca Quran, dia tak nampak, dia tak faham. Allah sebut ni, walladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'a, dan dialah yang menjadikan syams, yakni matahari. Tapi matahari disebut dhiya'a. Nampak? Tuan-tuan tengok, matahari disebut dhiya'a wal qamara nura. Kenapa ada beza? Wasyamsa dhiya'a. Sedangkan dhiya'a ialah cahaya juga. Nura juga cahaya. Dibuktikan. Rupanya Allah sebut walladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Kerana apa? Kerana matahari dia mengeluarkan cahaya. Sebab tu matahari disebut dhiya'a. Tak pernah tuan-tuan jumpa dalam Quran wasyamsa nura, tak ada. Wasyamsa dhiya'a, kerana matahari mengeluarkan cahaya. Tapi wal qamara nura, bulan qamara, bulan, nura, menghasilkan nur, cahaya juga. Tapi cahaya bulan dia hanyalah pantulan daripada cahaya matahari yang memantulkan. Sebab tu bila kita doa, tuan-tuan, hati kita doa apa? Allahumma ja'al qalbi nura. Kita tak pernah doa Allahumma ja'al qalbi dhiya'a. Tak. Sebab hati kita bukan mengeluarkan cahaya, tetapi memantulkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dapat hidayah ini Allah beri kepada orang yang bukan Islam. Macam kita dah dapat hidayahnya. Allah bagi petunjuk kepada kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini petunjuk. Kan Allah bagi kat kita. Allahumma ja'al qalbi nura. Bagikan hati aku ni nur. Nur maksud macam mana? Kita dapat hidayah Allah. Hidayah tu kita kena pantulkan. Sebarkan, sampaikan, bagi tahu ke orang supaya orang lain juga dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tengok bezanya ayat Quran. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah jadikan apa yang ada di langit ini, kalau kita tengok, menyebabkan kita jadi, ya Allah, kerdilnya aku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jadi di bumi. Kan Allah sebut ayat yang tadi, ayat Luqman, surah Luqman, ayat yang ke-20. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Kamu tak tengokkah bagaimana Allah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi? Di bumi. Apa tengok apa yang ada di bumi? Hampa tak bersyukur lagi kah? Hampa tak tengokkan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Sebab tu ada di kalangan manusia ini, tuan-tuan, dia buruk sangka dengan Allah. Jaga, tuan-tuan. Kita kata buruk sangka macam mana?
Allah sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Muslim dan Imam Bukhari. Kita jangan buruk sangka dengan Allah. Allah kata apa? Inna sesungguhnya inda dhanni, di sisi aku ni, dia kata di sisi manusia ni, abdi bi. Di sisi manusia ni dengan apa yang dia sangka. Dalam hadis kursi. Inna inda dhanni abdi bi. Aku, Allah kata, di sisi sangka hamba aku. Sebab tu kita ni buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga tuan-tuan. Kemudian Allah kata lagi dalam hadis kursi itu, ana ma'hu haina yazkuruni. Aku bersama dengan apa yang dia ingat. Maksud dia apa? Kadang-kadang kita ni buruk sangka dengan Allah. Aku segan nak doa. Tahu Allah tak terima. Nampak? Allah akan tengok apa yang kita sangka. Belum lagi kita doa abad dah. Aku doa minta dia. Allah tak tengok aku, tak terima. Aku ni banyak dosa, tengok. Sedangkan Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita buruk sangka dengan Allah. Aku ni tak tahu kalau mati esok. Nak masuk syurga ke neraka tak tahu. Nak buruk sangka, nampak? Aku ni kalau aku buat ni, Allah tak pernah jadi lah. Allah buruk sangka dengan Allah. Jaga tuan-tuan. Sebab tu Allah bagi kita tuan-tuan, apa yang ada di langit di bumi, cuba tengok tuan-tuan. Menyebabkan, ya Allah, jangan buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok apa yang ada di bumi. Allah jadikan di bumi ini tuan-tuan, di antaranya pokok. Pokok ni apa manfaatnya? Tuan-tuan kena ingat. Allah, saya baca dalam Quran tadi, waja'alna minal muqsirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Nampak? Allah jadikan wa jannatin alfafa, daripada air yang mencurah daripada awan tu tumbuh biji benih dan tumbuh-tumbuhan, wa jannatin alfafa, maka jadilah tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon yang lebat. Apa tujuannya? Pokok ini dia mengeluarkan buah-buah itu kita makan untuk diri kita, manusia. Ini di antara nikmat. Pokok-pokok yang Allah tumbuhkan daripada biji benih itu, di antaranya ialah sayur-sayuran yang untuk kita makan bagi kita sebagai fiber. Nampak? Ini manfaat, ini nikmat yang Allah bagi. Tu pun kita, tak ada apa, Tuhan tak bagi apa kat aku ni. Ada orang sanggup nak bunuh diri pun ada. Kerana apa? Tak mensyukuri dengan nikmat yang Tuhan bagi punya dahsyat. Kan? Allah jadikan pokok, sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam sejarah bagaimana Allah jadikan pokok ini pada hari Isnin. Kan? Allah jadikan semua bumi ni, pokok tumbuhan ni Allah jadikan pada hari Isnin. Kemudian Allah lahirkan Nabi SAW pada hari Isnin. Kerana apa tuan-tuan? Kerana pokok ini dia berkembang memberi faedah kepada manusia. Begitu juga dengan Nabi SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi memberi rahmat kepada sekalian alam. Bukan saja manusia, sekalian alam. Rahmatan lil alamin. Sekalian alam. Sebab itu tuan-tuan tengok apa yang Allah jadikan di bumi ini. Pokok-pokok beri manfaat kepada kita. Apa lagi tuan-tuan? Pokok yang Allah jadikan kepada kita bermanfaat. Dia mengeluarkan di antaranya oksigen. Oksigen. Cuma pokok tak ada. Bagaimana kita nak menyedut oksigen? Tuan-tuan bayang tengok. Orang yang tak boleh sedut, tak boleh gunakan paru-paru dia untuk menyedut oksigen. Kena ada satu pula ventilator, kan? Ada pula tong oksigen. Tuan-tuan bayang tengok, Allah bagi kita sedut free aja. Free. Hampa kata Tuhan tak bagi apa. Woi, oksigen ni free. Cuba bayang kalau ada ventilator oksigen kena bayar. Macam mana tuan-tuan? Kan, tiap-tiap minggu kena tukar tong gas tu. Berapa banyak kita kena bayar. Tu pun nikmat Tuhan bagi. Hampa tak syukur lagi kah dengan nikmat oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan. Dan kita pula membebaskan karbon dioksida. Karbon dioksida ini, tuan-tuan bayang kalau penuh dengan karbon dioksida. Mati kita. Tapi karbon dioksida itu disedut semula oleh pokok. Allahu Akbar. Allah bagi kat kita punya dahsyatnya nikmat yang Tuhan bagi. Di dunia ni, di bumi ni. Apa lagi nikmat lagi? Allah Subhanahu Wa Taala kan
Sebut lagi Allah jadikan bukit bukau. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum bata. Tengok Allah jadikan wa ja'alna jibala autada. Ni bukit ni sebagai pasak. Wal jibala autada. Pasak macam mana? Dang bumi ni. Tapi sekarang apa berlaku? Habis bukit-bukit kena tebang habis. Nak buat perumahan. Tebang habis. Akhirnya tuan-tuan, kawasan-kawasan hutan habis. Tempat-tempat yang diduduki oleh binatang-binatang liar. Tak ada. Tak ada. Binatang liar dah tak ada. Semua dah. Macam kita tak apalah. Tak ada pokok-pokok apa semua tebang. Kita nak pergi cari rotan ke, nak pergi motong getah ke, tanam buluh ke. Kan? Tak ada ah. Tak boleh pergi. Kita boleh pergi kerja kilang. Nah, boleh. Ni, harimau. Hampa pergi tebang habis hutan-hutan mereka. Tempat mereka duduk. Takkan harimau nak pergi kerja kilang? Takkan monyet nak pergi kerja kilang? Tak ada tempat. Last kali apa? Masuk dalam kampung, pergi rakah kepala manusia. Itulah manusia, tuan-tuan. Tak bersyukurnya. Allah jadikan, tuan-tuan, bukit bukau sebagai pasak. Habis, tuan-tuan. Kita lalu nak pergi daripada Pulau Pinang, nak pergi Kuala Lumpur. Tuan-tuan tengok sebelah dekat Taiping, Ipoh tu, dekat-dekat 2-3 bukit dah habis untuk diambil mamar. Bumi dah tak stabil, tuan-tuan. Bila tak stabil, tuan-tuan, apa berlaku? Berlakunya gempa bumi. Allah bagi kat kita, bukit bukau ni ada manfaat. Bukan saja-saja Allah bagi. Allah jadikan kita, tuan-tuan, ada kenderaan. Ni di bumi kita ni. Ada kenderaan. Sekejap ya, tuan-tuan. Nak tengok mana dia tak bagi apa. Mana Abang Zul kita tak bagi lagi. Dia tak bagi nombor akaun lagi. Jadi saya kuliah pada pagi ini untuk mengutip dana Surau Al-Raihan Bandar Teknologi Kajang. Jadi insyaAllah nanti AJK Surau akan masukkan nombor akaun, saya akan pinkan, jadi tuan-tuan boleh masukkan. Sedikit pun tak apa, ada duit, faedah, boleh tuan-tuan masukkan insyaAllah. Sekarang kita dah ada 687 viewer pada pagi ini. InsyaAllah share-share kat sahabat-sahabat kita. Semoga ada manfaat kuliah kita pada pagi ini sebagai mana nikmat untuk kita syukuri. Jadi insyaAllah dalam 193 nak masuk 700 dah. Jadi tuan tengok, Allah jadikan kenderaan. Kapal terbang tu nampak macam kita buat kan? Bukan Allah buat. Allah jadikan besi. Besi tu main mana? Kan? Allah jadikan plastik. Kan? Plastik tu main daripada mana? Resin tu. Semua ni kita tak nampak. Kita tak bersyukur, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita berasa boleh naik kenderaan hebat. Ni aku punya ni. Macam bukan Allah. Sedangkan kenderaan semua itu, siapakah yang asas yang membinanya? Semuanya sumber-sumber yang Allah bagi kita. Kita cuma ambil sumber tu guna aja. Bukan kita buat sendiri pun. Tuan-tuan kata, tuan-tuan buat kereta kah? Besi tu tuan-tuan boleh buat kah? Tayar tuan-tuan getah tu. Main daripada pokok getah. Tuan boleh buat kah? Kan? Getah tu. Dia kata kami buat getah apa? Sintetik. Okey, buat daripada getah sintetik. Tuan-tuan buat daripada mana? Petroleum. Minyak yang tuan-tuan buat tu, tuan-tuan buat sendiri lah. Yang hampa pergi sedut dalam laut, kan? Proses cari gali, apa buat sendiri kan minyak tu? Kan minyak petrol, resin, getah sintetik ni daripada minyak yang adalah proses dia. Tak boleh buat, tuan-tuan. Semuanya sumber daripada Allah. Itu tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan apa? Di bumi ini. Rumah-rumah tempat kita boleh duduk. Dia kata rumah ni kami buat. Apa yang ada dekat rumah ni hampa buat kah? Batu tu hampa buat kah? Hampa ambil batu susun dia? Semen tu hampa buat kah? Kan? Apa yang zinc kita buat kah? Kita cuma menggunakan sumber aja yang Allah bagi. Tu pun kita tak rasa, ya Allah syukurnya, ya Allah nikmat Tuhan bagi. Sebab tu Allah sebut, tuan-tuan, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat apa lagi yang kamu nak dustakan? Allahu Akbar, hebatnya nikmat Allah di bumi ini. Kan? Kemudian Allah sambung dalam ayat tadi. Wa asbara
alaikum ni'mahu zahiratan wa batinah. Nampak dia sebut. Kan? Allah kata tadi, alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'mahu zahiratan wa batinah. Kan? Apakah dan dia menyempurnakan wa asbagha alaikum ni'mahu, akan nikmatnya zahiratan wa batinah, yang nampak dan yang tak nampak. Allah bagi nikmat kita sempurna, tuan-tuan, yang nampak dan tak nampak. Apa yang nampak? Bang, Pak Long, pakcik-makcik, Allah bagi kat kita ni mata. Tuan-tuan tak tengokkah mata yang Tuhan bagi kat kita ni? Nikmat mata. Apa maksud nikmat mata? Nikmat mata boleh melihat. Bukan nikmat mata tu boleh melihat saja, tapi nikmat mata ini ialah apabila kita mensyukuri dengan nikmat mata ini, kita boleh melihat Al-Quran dan kita baca. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, mata kita ini bila kita tengok dapat pahala. Apa di antaranya? Di antaranya bila kita tengok laut yang tak ada penghujung, kan, nampak tu. Tengok laut dapat pahala. Lagi apa? Tengok apa yang dapat pahala? Tengok ibu dan ayah kita. Tengok siapa ada mak ayah, kan? Siapa yang ada mak ayah tengok dapat pahala. Tengok mak ayah. Mak. Kan? Dapat pahala. Ni PKP ni nak balik tak boleh. Ni raya dia pun, kan? Nana Menteri dah kata dah, tidak dibenarkan. Pakat pasang lagu raya lah. Sayu apa dah muka. Pakat tak boleh balik habis raya ni. Sayu tak kira lah. Tapi tengok mak ayah dapat pahala. Tengok apa lagi? Tengok guru-guru kita. Orang yang alim. Sebab tengok Al-Quran. Sebagai mensyukuri nikmat mata kita ni. Tengok Al-Quran. Kita tengok Al-Quran. Dapat pahala. Sebab tu orang yang hafal Quran, walaupun dia hafal, kalau boleh dia tengok Al-Quran. Tengok dapat pahala, pegang dapat pahala, baca dapat pahala, gagap tu. Dua kali pahala. Tuan-tuan tengok. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala dak bagi kita nikmat ni. Kan, yang nampak mata kita, nikmat mata. Nikmat apa? Nikmat telinga. Nikmat telinga bukan hanya mendengar, tapi nikmat tanda syukur kita, tuan-tuan, kita boleh mendengar kuliah pada pagi ni. Ni kuliah pagi ni dengar Tu ada sahabat kita dia kata, Ustaz duduk dalam jamban pun dengar kuliah Ustaz deras. Tak patut tu. Dalam jamban pun hang dengar kuliah aku. Betul tu. Dalam jamban dengar kuliah Ustaz. Ya, dengar ini tanda syukur telinga kita. Ini kita dalam Ramadan ni tak tahu nak buat apa, tuan-tuan. Tu dengar lagu Ni dengar. Dengar apa? Dengar yang baik. Buka, tuan-tuan, pagi-pagi ni, alhamdulillah, nak tengok apa? Nak dengar apa? Allah. Ni tanda syukurnya Tuhan bagi telinga kita. Hidung kita ni, tuan-tuan, nikmat hidung untuk sedut. Nampak? Allahu akbar. Dia kata, Ustaz, tak ada apa hidung ni. Hidung ni pun, ni nampak hidung tak lawa ni, macam pelepah tamar ni pun. Tapi tuan-tuan, kalau dia sumbat lah, penin kita. Cakap pun tak boleh, jadi sengau. Kan? Ni, nikmat hidung ni, boleh bernafas. Allah, tak syukur lagi ke tuan-tuan? Dia berkata hidung macam-macam, ada pelepah tamar, ada pelepah macam-macam. Tapi kita buat ke hidung kita ni? Allahu akbar, hebatnya ciptaan Allah. Mulut kita kan? Apa nikmat mulut? Bukan saja boleh makan. Tuan-tuan bayang Allah bagi gigi kita. Gigi kita ni mempunyai fungsi yang berbeza. Gigi ni kacik depan ni, apa dia? Untuk potong. Bila buat macam tu ada di kalangan yang terasa kan? Kan? Ada gigi depan ni untuk potong, tapi ada orang gigi dia macam tu. Tapi guna ada fungsi dia untuk potong ni. Gigi. Untuk potong. Ini gigi taring untuk apa? Untuk gigit benda yang keras. Jangan letak depan patah kan. Ini untuk potong lembut-lembut boleh kan. Cucuk keria, tepung talam boleh Yang ni untuk apa? Nak tarik daging tak taring. Gigi taring. Sebab tu Allah bagi gigi manusia ni berbagai. Beza dengan lembu. Lembu tak ada gigi taring. Sebab dia hanya mengunyah aja, mengunyah akan tumbuh-tumbuhan rumput dia. Dia tak sama.
Gigi dah tak sama orang kita. Dia ada gigi potong dan gigi geraham. Gigi taring tak ada. Kita Tuhan bagi semua. Sebab tu kita boleh makan daging. Kita boleh makan sayur. Kita boleh makan kacang. Kita boleh makan apa? Serba-serbi boleh makan. Membujul lalu melentang patah dia kata. Kayu pun makan. Ubi kayu. Allah. Paku makan. Pucuk paku. Semua hamba sapu. Ni Tuhan bagi kita. Ni gigi ni. Cukup hebat. Dengan berbagai. Ada gigi geraham, gigi taring. Ada gigi kacip. Hamba syukur tak? Tak ada. Cuba bayang tuan-tuan. Bila dah naik umur 60 gigi dah tak ada. Dah longgak jatuh. Masa tu. Allah dia kata. Tapi tak apalah. Sekarang teknologi. Dia buat gigi palsu. Tu pun tak sama dah. Tu pun kena buh poliden. Kalau tak buh poliden. Keluar tuan-tuan. Terkeluar. Gigi nak makan tak boleh. Buh poliden. Kena bagi lekat. Ni nikmat gigi duk ada ni. Tu pun tak syukur lagi tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak tahu lah. Tuhan bagi kita ni. Dengan bibir kita yang boleh berkumat-kumit. Tapi tanda syukur mulut kita dia apa? Allah, aku ada dosa. Astaghfirullahalazim. Sebut. Ya Allah, bilalah aku nak buat ibadat, nak semayang ni. Kan? Tak mampu. Tak mampu nak bangun. Orang ni boleh bangun tahajud. Orang boleh bangun buat solat sunat. Orang ni boleh bangun buat solat tarawih. Kan, solat sunat tarawih. Kita tak boleh. Ya Allah, aku tak boleh buat apa. Mulut ada. La ilaha illallah. La ilaha. Jadi. Nampak? Ini tak ada syukur. Ni dia sebut ni lah. Apa boleh lah. Aku tak boleh nak buat apa. Kita boleh buat. Kita boleh buat. Mulut kita ada. Boleh zikrullah. Boleh baca Quran. Tak boleh nak buat apa dah. Sebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tanda syukur. Allah bagi kita tuan-tuan yang zahira wa batinah. Yang nampak. Kita tak nampak sebenarnya. Yang nampak tu kita tak nampak untuk syukur nikmat Allah. Allah bagi nikmat apa? Tangan. Boleh pegang. Tangan kita ni boleh pegang. Syukur tak? Tak syukur tuan-tuan. Allah kita boleh pegang ni. Nampak ni. Saya nak cerita tuan-tuan yang kasih rahmati Allah. Dulu tak pakai cermin mata. Lah pakai lah. Umur 50 lebih ni. Kalunya 46 tu semua pakai cari cermin mata nak pakai lah. Kan? Tua dah maksud dia. Benda yang dekat tak nampak. Ni yang dekat ni tak nampak. Kena pakai cermin mata. Cover. Tuhan dah tarik nikmat tu. Dulu ni Allah tengok jauh nampak. Tengok dekat pegang jarum ni cucuk macam tu kan. Lah. Dah lah benda tu halus. Kena tengok jauh lagi nak cucuk. Tapi Alhamdulillah ada cermin mata ni. Nikmat Tuhan dah tarik dah. Kan? Makan. Makan Alhamdulillah. Boleh makan ada gigi. Kan? Boleh. Tapi nak makan benda-benda yang pedas tu pun nak boleh lah. Perut tak boleh nak terima. Gastrik. Ni tangan kita ni. Boleh pegang. Boleh pegang tuan-tuan. Tapi tangan yang hebat tanda syukur. Tuan-tuan pernah pegang Quran. Pernah pegang mak ayah kita. Kan? Pegang anak-anak kita belai dia. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dalam keluarga ni ada kasih sayang, ada rahmat. Macam mana nak buat? Pegang tuan-tuan, usap anak-anak kita, isteri kita, suami kita. Belai dia. Isteri tu peganglah janggut suami ni. Kan? Pegang kepala dia. Tuan-tuan, sentuhan ni menyebabkan ada rasa kasih sayang. Ni Tuhan bagi nikmat lah kita. Ni tangan. Dan kita kata Allah, Ustaz, saya ada bini tak ada bini sama. Saya ada laki tak ada laki sama. Tuan-tuan, sebenarnya Tuhan bagi kita isteri, suami, anak-anak ni satu nikmat yang cukup hebat. Nikmat apa? Dia satu ketenangan. Kan? Satu kenangan Tuhan bagi kat kita ni. Tapi kita tak rasa syukur. Wahai tuan-tuan yang ada suami. Wahai kakak-kakak yang ada suami. Maklum-maklum yang ada suami. Syukurlah sementara suami ni ada. Kan? Walaupun suami kita tak boleh nak didik kita. Semayang tarawih dia baca qul huwallah daripada rakaat pertama sampai rakaat yang sampai habislah 8 kan ataupun 20. Qul huwallah aja jadilah. Rupanya ada juga imam. Alhamdulillah tahun ni makcik-makcik kakak-kakak syukur. Sebelum ni mana boleh cium tangan Pak Imam. Tapi Alhamdulillah tahun ni
boleh cium tangan Pak Imam. Pak Imam tarawih. Bukan saja boleh cium, boleh tidur sekali dengan Pak Imam. Hampa tak syukur lagi. Dulu mana boleh. Tengok Pak Imam jauh aja. Walaupun Pak Imam baca sedap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dah sedap lah kau syoknya Pak Imam. Tapi Alhamdulillah kali ni Pak Imam baca tak sedap ya. Walaqad khalaqnal insa. Tapi tangan Pak Imam tu kita boleh cium. Nikmat Tuhan bagi. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ramadan ini. Ramadan ni bukan saja boleh cium tangan Pak Imam, boleh buka puasa sekali dengan Pak Imam tarawih. Siapa? Laki kita. Allahu Akbar, tuan-tuan. Allah bagi benda yang nampak tapi kita tak nampak. Wa batinah yang tak nampak. Apa yang tak nampak? Yang tak nampak hati kan. Bang, hati seorang mukmin yang hebat saya sebut bila kita reda apa Tuhan bagi. Kita boleh memaafkan orang. Ni yang tak nampak ni. Tuan-tuan nak tahu kita ni ikhlas tak ikhlas macam mana? Kita bagi sedekah, kita tak pernah sebut. Ni kalau boleh tuan-tuan yang tengok live pada pagi ni. Hampir 800 lebih dah. 841. Yang menyaksikan live pada pagi ni. Tuan-tuan, yang tak nampak tanda syukur dia apa? Ni hati kita tenang. Bagaimana? Kita bagi sedekah, nak tahu ikhlas tak ikhlas, kita tak sebut. Jangan pula. Ada kita pergi derma, pergi buat apa aircon kan. Pak Imam pun bagi tahu alhamdulillah. Lepas PKP ni kan. Kita pun pergi sembahyang. Alhamdulillah Pak Imam kata aircon ni surau ada sahabat kita pasang, dia tak bagi sebut nama. Kita duduk di bawah tu. Tapi kita duduk habaq member dia. Kamu tahu tak siapa bagi? Tak tahu bagus dia tu. Aku. Habis keikhlasan. Dia tak sebut, dia bagi lah. Kan, dia bagi. Itu tanda kita. Ataupun, tanda kita ikhlas macam mana? Tuan-tuan nak tahu ikhlas tak ikhlas? Hati ni nak tenang. Kita bangun pagi, kita wal'afina 'anin nas, saya duk sebut, memaafkan manusia. Kita maafkan orang. Kan bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tarik, syukur tanda kita bangun. Kemudian, pejam mata, ya Allah hari ni, kalau siapa ada dosa dengan aku maafkan. Tuan-tuan ingat tak? Ada satu kisah seorang sahabat Nabi, nama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar duduk dalam majlis Nabi. Tiba-tiba Nabi kata, sebentar lagi akan masuk, dia ni ahli syurga. Dia. Masuk sekejap lagi, dia tu ahli syurga. Semua sahabat duduk tunggu. Sehingga kata Abdullah bin Umar. Umar yang ni, dia pun tengok-tengok, sahabat ni masuk. Esok pula. Esok pula, masuk lagi. Nabi kata, akan masuk sebentar lagi, dia tu ahli syurga. Abdullah bin Umar tengok, masuk, orang yang sama. Tiba-tiba esok pula Nabi kata, akan masuk sebentar lagi, dia ni ahli syurga. Masuk orang yang sama. Abdullah bin Umar ikut. Dia nak tengok macam mana dia ni boleh jadi ahli syurga. Tengok. Sahabat tuan-tuan, bila disebut benda baik, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Mereka akan berlumba-lumba tuan-tuan untuk bersegera nak buat ibadat. Kita ni bila dengar benda baik, kita tak tahu lah. Dengar benda baik, tambah-tambah kalau ada benda yang baik, kuliah pagi ni, kau nak share pun tak? Share lah kat sahabat-sahabat kita. Share bagi banyak, 900 lebih ni. Share. Kau ada manfaat kepada orang lain. Ni Abdullah bin Umar ni bila dia tengok kata, ni ahli syurga ni. Terus dia pergi jumpa. Cik, boleh tak saya nak tumpang rumah pakcik? Rupanya dia nak tengok. Apa yang dia ni buat, yang kata dia ahli syurga. Rupanya tuan-tuan, bila dia tumpang, dia tengok orang ni tak buat apa pun. Tak bangun tahajud pun. Kan, semayang-semayang biasa aja. Habis hari 3, sama aja. Orang semayang, dia semayang, tak ada tahajud apa pun. Tak adalah aku nak pegang buat tasbih besar ni, zikir. La ilaha illallah kan. Tak ada. Sama aja. Hari ketiga dia tanya, wahai pakcik, Nabi SAW kata, pakcik ni ahli syurga. Saya tengok pakcik amalan apa, tak ada apa pun. Apa kata pakcik ni? Saya, kata, sebelum tidur, saya akan memaafkan semua orang.
Saya akan mendoakan orang, memaafkan orang. Allahu Akbar. Itu tanda ikhlas. Tuan-tuan, nak tahu ikhlas tak ikhlas dalam hati kita ni, kita wal'afina 'anil nas. Kita memaafkan manusia. Kan? Ustaz, hutang boleh maaf tak? RM10, RM20 tu maaf. Tapi kalau hutang sampai RM10,000, kena tuntut. Maaf juga. Tu kena tuntut. RM20,000, juta kena tuntut. Kan? Dosa sikit tu. Orang kata kita. Siapa tak kata ke Ustaz Abdullah Khairi? Kan? Mereka kutuk kita macam-macam. Kata bila. Tapi dalam hati kita, ya Allah, aku maafkan. Itu tanda kita ikhlas. Kalau kita boleh memaafkan orang. Allah ni Ghafurur Rahim. Tambah-tambah dalam Ramadan ni tuan-tuan, Allah buka satu peluang yang cukup hebat. Peluang yang cukup hebat. Kan? Allah memaafkan segala. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharap redha Allah, maksudnya ikhlas kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampun dosa yang telah lalu. Tuan-tuan bayang, Allah ampun dosa kita yang telah lalu ni. Ni Allah memaafkan Ramadan ni. Hang 52 tahun buat dosa, hari ni ampun semua. Tapi ada manusia dia tak boleh ampun, tak boleh maafkan orang. Nak tahu ikhlas tak ikhlas hati kita? Wal'afina 'anil nas, kita memaafkan manusia. Bukan senang oh. Ada orang jawab, biasa saya kata macam tu, tak 10 tahun Ustaz. Ustaz 10 tahun saya tak boleh maafkan. Saya nak maaf juga, tapi saya bengang Ustaz. Sekejap ya. Saya tengok ni ada mana tadi? Terlepas dah. Balik tak lihat. Kita memaafkan manusia. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah, kuliah subuh kita, kuliah duha kita pada pagi ini untuk mencari dana pembinaan surau Ar-Raihan Bandar Teknologi Kajang. Jadi tengok tu ada sahabat kita dah masuk dalam nombor akaun. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh masukkan dalam akaun. Saya pin sekejap. Mana tadi? Tak nampak. Lepas dah pun. Okey, tuan-tuan. Allah bagi kita nikmat yang cukup hebat. Zahiran wa batinah. Yang nampak dan tak nampak. Tak nampak tu hati kita. Sebab tu kita nak kontrol hawa nafsu kita. Kan? Nak kontrol hawa nafsu ni, inilah dalam Ramadan ni, tuan-tuan. Nafsu makan kita, tak ada, ni tak boleh makan. Cakap saja ni. Saya cakap kat tuan-tuan ni, sejam. Ni kering tekak ni. Tak boleh minum. Tapi nak bagi tahu kata, Allahu Akbar, kurang-kurangnya ada manfaat pada pagi ni. Sebab tu tuan-tuan share lah. 1000 lebih lah. 1000 lebih dah orang dah tengok pada pagi ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buka soalan 15 minit lagi insya-Allah. Kemudian Allah sambung dalam ayat lagi. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Nampak Allah kata. Dan sebahagian daripada manusia, wa minan nas, sebahagian, wa minan nas. Allah gunakan sebahagian. Sebab tu kalau kita tengok Al-Quran, dia gunakan min. Allah kata, Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, sebahagian. Nampak? Disebut ni. Wa minan nas, sebahagian daripada manusia. Yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Mereka itu berbantah-bantah. Hampa tak mau ikut, tak syukur lagi dengan nikmat Allah. Berbantah-bantah. Yujadilu fillahi bighairi ilmin. Sebab apa hampa bantah ni? Bighairi ilmin. Sebab tak ada ilmu. Ilmu tak ada. Belajar tak mau. Kan lah ni duduk PKP. Kuliah live punya banyak. Tak mau tengok. Tak mau ambil iktibar. Tak syukur lagi. Bighairi ilmin. Sedangkan apabila kita menuntut ilmu, tuan-tuan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu, itu orang yang berilmu berapa darjat. Allah angkat ni. Angkat kita. Kerana apa? Dengan ilmu. Sebab tu bila tak ada ilmu, dia jadi apa? Jadi syak wasangka dengan Allah. Dia tak syukur dengan Allah.
Dia tak merasakan bahawa inilah nikmat yang Tuhan bagi. Allahu Akbar. Tak syukurnya. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Sebab tu tuan-tuan, kena cari ilmu, kena belajar ilmu. Untuk apa? Bila ada ilmu, kita akan rasa, ya Allah, kerdilnya diri kita bila kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tuan-tuan dia kasih sebut lagi, bila ilmu wada hudan. Sebab tak ada petunjuk. Sebab tu kita kena selalu berdoa yang Nabi ajak kat kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta sekali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta ni Allah kekalkan hidayah kita ni. Dan jangan lupa, kan? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubi ala dinika wa ta'atik. Ni doa ni. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubi ala dinika wa ta'atik. Minta tuan-tuan supaya hati kita ni kekal dengan agama ini, dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita mati dengan la ilaha illallah kalimah ini. Sebab tu tuan-tuan, sebab apa? Sebab tak dapat. Tak dapat petunjuk. Dia dapat hidayah. Kita ni Islam ni dah dapat hidayah. Hidayah Allah dah bagi kat kita dah, hidayah Islam. Orang yang paling beruntung ni apabila kita ada Islam dan kita ada iman. Kita dapat, alhamdulillah kita dapat hidayah. Tapi tuan-tuan, bagaimana hidayah yang kita dapat tu untuk kita mempraktikkan? Itu nama dia petunjuk. Minta, ya Allah, kekalkanlah hidayah ini. Dan berilah petunjuk kepadaku, ya Allah, untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala huda wala kitabin munir. Tak ada petunjuk. Wala kitabin munir. Tidak berpandukan kepada Al-Quran ni, Al-Quran. Sebab tak baca. Tak reti nak baca, tak mau nak belajar. Saya tengok ni tuan-tuan, orang yang tak boleh baca Quran ni sekarang ni ada belajar online. Baru ni saya tengok ada orang jumpa saya, ustaz macam mana nak belajar bahasa Arab supaya boleh faham bahasa Arab. Ada online. Semalam saya tengok ditawarkan oleh satu universiti. Online, alhamdulillah saya tengok 2 jam. Anak saya buat online. 2 jam. Dia ajak balik daripada kalimah dasar jawi Al-Quran ni. Daripada alif, ba, ta. Kan? Kemudian dia ajak macam mana sambung. Lepas tu barulah dia bubuhkan baris. Ni, basic ni. Lepas bubuh baris, kemudian dia suruh sebut kalimah tu. Tengok, ada online sekarang ni. Jangan kata saya tak tahu nak belajar. Tuan-tuan, Tuhan bagi kemudahan kat kita ni sekarang ni cukup hebat dengan teknologi. Tak mau dengan tak mau lah. Tu lah. Mau dengan tak mau lah. Teknologi yang Tuhan bagi nak kita. Kan? Nak belajar bahasa Arab boleh, online pun boleh. Saya tengok bagus. Dan di antara yang duduk dalam kelas tu, orang bukan Islam, Datuk Dr. Krishna Bhaskaran India. Ada seorang tu daripada Hong Kong, Chinese. Saya tengok dia advance lagi. Dia boleh tahu tu bila sebut daraba. Daraba ni, dia tanya ustaz tu, daraba ni dia sedang pukul, telah pukul ataupun tengah pukul. Maksud dia tahu dah. Kan? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Maksud dia tahu lah. Jadi doktor tanya, macam mana Cina, seorang Cina. Macam mana tuan tahu? Dia kata, saya Google. Tengok. Chinese. Bukan Islam. Mengaji bahasa Arab. Untuk apa? Untuk dia faham Al-Quran. Kita orang Melayu yang duk baca Quran, tak nak faham Al-Quran. Ada yang tak boleh baca apa dah. Allahu Akbar. Ini kesempatan. Jangan kata bagi alasan. Aku tak sempat. Jangan bohong tuan-tuan. Nak 1000 daya. Tak nak 1000 dalih. Jangan duk dalih banyak-banyak. Sebab tu ambil kesempatan ni Tuhan bagi kat kita nikmat yang cukup banyak. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, sementara tu kita nak tengok sikit komen-komen ataupun soalan yang ditanya melalui Facebook ini. Kalau boleh kita jawab insya-Allah. Jom tuan-tuan. Kita bagi masa insya-Allah 15 minit. Jadi siapa yang nak tanya soalan, bolehlah di atas nikmat yang kita bagi kuliah pada pagi ini, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah soalan-soalan
Tak sempat, jangan bohong tuan-tuan. Okey. Muhammad Kamal syukur, dia tanya universiti mana belajar. Saya MSc. MSc apa? Universiti MSc. Anak saya belajar online. Betul buka. SIDEC tu. Dia tulis SIDEC. Boleh lagi. Baru pengajaran pertama, modul pertama. Dia ada 7 modul. Alhamdulillah saya tengok bagus. Salam Ustaz, kita maafkan orang hati tak ikhlas. Macam mana kalau orang kita tolong dia sebaik-baik yang kita boleh tolong sekali dia mendayuskan suami kita. Dijeritnya dayus pada suami bila dia dah senang. Dah setahun benda ni Ustaz. Masih terasa dalam sebab tu benda orang sebut apa pun, tuan-tuan kena ingat kan? Makcik kena ingat, kakak kena ingat. Orang sebut kata kita, sebenarnya kita tak jadi apa pun. Orang kata kita dayus, kita tak jadi kecil pun, tak jadi sempit, tak ada apa pun. Dia kata maruah kita jatuh. Sebenarnya dia tak efek apa pun. Cuma kalau kita simpan benda tu, itu yang jadi masalah. Tapi kita, orang kata, buat tak tahu sebenarnya tak ada apa pun. Orang kata kita macam-macam kan. Kata laut kan. Kata biar. Sebab tu orang yang soleh, dia anggap benda tu akan seperti air yang berlalu aja. Buat tak tahu aja. Lama-lama dia akan macam orang bercinta kan. Bercinta ni macam terak. Tengok kasut pun dia tak tahu nak buat kan. Tengok basikal dia, tengok rumah dia. Allah ni cinta punya pasal, 3 bulan Surat tak tutus, telefon tak tengok, apa pun tak ada. Apa macam tu Macam tu tuan-tuan. Apabila kita boleh memaafkan, itu tanda keikhlasan kita, hati kita. Buat online transfer, interbanking, IBG transfer, apa tu? Ni, surah Ar-Rayhan. Sekejap. Banyak teknologi, jadi saya nak pin ni, tuan-tuan boleh masukkan dalam akaun ni. Sudah pin tu. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh masukkan ke surah Ar-Rayhan. Surah Ar-Rayhan banyak teknologi tu. Saya dah pin tu, tuan-tuan boleh masuk dalam akaun. Nak buat tandas. Tandas. Lepas PKP ni insyaAllah. Moga ada manfaat orang guna tu. Kita dapat pahala. Tambah-tambah Ramadan ni. Jangan biarkan hari-hari Ramadan yang berlalu tanpa ada sedekah. Sekarang ada online tuan-tuan. Masukkan. Ataupun tuan-tuan ada duit interest. Duit bank ni sebab nak buat jamban. Dia masalah ammah. Maksud dia boleh guna untuk orang ramai. Jadi kita duit-duit yang riba tu boleh masukkan dalam ni insyaAllah. Saya tulis dulu nombor akaun tu. Ni Hatijah. Terima kasihlah Kak. Assalamualaikum Ustaz, maaf baru masuk kelas. Biasa. Nak tanya Ustaz, Al-Quran kalau pegang tengok baca dapat pahala. Tapi kalau baca handphone dapat juga ke pahala? Memang Quran ni pegang tengok. Kalau handphone baca dapat pahala. Baca dapat pahala insyaAllah. Okey, Ustaz macam mana kalau lupa niat puasa? Kita tuan-tuan kalau ikut Imam Syafi'i kita kena niat setiap hari. Tapi kita ikut Imam Hanafi, kita niat pada awal. Kan? Nawaitu sawman an ada fadhur hadhi sanati, kita niat sebulan, bulan Ramadan. Jadi dia. Jadi kalau kita lupa niat pun dah dikira sebab kita niat sebulan, insya-Allah. Ustaz cakap mana usaha minta maaf Ustaz. Dah banyak kali minta maaf tapi tak ada jawapan walaupun kesalahan di pihak kita, bukan di pihak kita. Kita dah meminta maaf, kita memaafkan dia. Dia tak nak maaf, itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita telah terlepas dah. Tak mau ada ikatan tu dah. Tambah-tambah kak bukan maaf kak yang buat salah. Ya, tiba-tiba dia pula buat tak tahu sudah. Bagi kita memaafkan orang insya-Allah. Boleh tak kalau kita belajar dekat Facebook Ustaz? Boleh insya-Allah. Salam Aidilfitri masa PKP Ustaz. Salam Aidilfitri. InsyaAllah nanti saya akan downloadkan khutbah ringkas untuk imam hebat yang akan jadi imam di rumah tuan-tuan untuk baca khutbah tu. Sebab dia ada beza sikit. Kalau kita baca khutbah Jumaat ni, dia Alhamdulillah kan. Tapi kalau sembahyang raya dia kena sebut
takbir khutbah pertama tu 9 kali, khutbah kedua 7 kali. Nanti saya akan masukkan download dalam Facebook. Dia kena mula dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai 9 kali. Kemudian Alhamdulillahilladzi. Nanti insyaAllah. Okey. Ustaz nak bertanya, apa hukum tinggal doa iftitah dalam solat sunat? Ataupun wajib? Doa iftitah ni sunat. Tak baca pun tak apa. Kalau nak baca lagi bagus. Tak ada masalah. Ustaz nak tanya, kalau kita sedekah Al-Fatihah kepada si mati, pahala boleh sampai ke kepada si mati? Kita, tuan-tuan, setiap Quran yang kita baca, setiap doa yang kita baca, kita buat baik, mak ayah kita dapat pahala. Kita duit nak bagi tak ada. Sedekah pun tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jika sekiranya Fatihah ni ada kebaikan, ada pahala, ya Allah, aku sedekah kepada mak ayah. Ini ada pertikaian, tuan-tuan. Kan? Yang ni tak mau cerita banyak-banyak lah, sebab nanti ada ustaz-ustaz kita yang tak sependapat dengan saya duk hentam lah. Kan? Jadi bagi saya, sampai insyaAllah. Assalamualaikum. Nak tanya, jika saya buat solat sunat fajar, kemudian zikir, boleh tak? Sebab akan lewat sikit solat subuh. Ataupun tak payah zikir lepas solat sunat subuh, baru buat zikir. Elok-elok tuan-tuan bila dah masuk waktu subuh, kita solat sunat subuh. Kerana apa? Kerana solat sunat subuh ni, pahala dia sama dengan dunia dan seisinya. Solat sunat subuh. Kemudian tak payah zikir dah masuk waktu, terus solat subuh. Lepas solat subuh, tuan-tuan nak zikir apa? Zikirlah. Panjang mana pun. Lepas solat. Jangan lewatkan waktu. Sebab waktu subuh ni singkat. Singkat. Ustaz nak tanya pasal tadarus berkumpulan WhatsApp, apa hukumnya? Okey. Tadarus ialah kita duduk, orang lain kita baca, orang lain dengar, kalau tak betul orang lain tegur. Itu cara tadarus. Itu Nabi, tuan-tuan, bertadarus dengan Jibril alaihissalam dalam Ramadan. Tapi kita ni dalam PKP, bagi saya kita kena positif. Ni banyak kita ni yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, menyebabkan orang tak malas nak baca. Kan? Dah tak boleh nak pergi surau, tak boleh nak buat. Sebab itulah ada orang inisiatif. Okey, kita masukkan grup 1 sampai 30. Hang ambil. Ini bukan memang tak tadarus, tapi sekurang-kurangnya membagi alternatif kepada orang lain nak baca. Dia baca. Kalau nak kata yang tak boleh, live ke dia apa pun tak buat. Ni semua kita yang tak boleh, yang ustaz ni kira nak hukum aja. Yang ni bagilah dorong sama orang nak buat. Dia kata ni sunnah Nabi tak ada, tak buat. Kan? Duk kira macam tu. Jam habis ya tuan-tuan. Kau bagi dorongan. Okey, sahabat kita nak baca Quran. Okey. Dia baca Quran dapat manfaat bagi dia. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kan, baca Quran itu akan memberi syafaat kepada orang yang bacanya. Dia baca, dia dapat pahala. Walaupun gagap pun dapat pahala, 2 kali pahala. Bagi saya, alhamdulillah, buatlah tuan-tuan. Khatam tu tak penting, yang penting kita baca. Nak minta maaf tapi dia tidak maafkan, adakah mati dosa? Kita minta maaf kat dia. Dia tak maaf tu dia dengan Tuhan. Bagi kita dah tak ada apa dah. Ustaz, macam mana jadi khusyuk dalam solat? Nak solat khusyuk, wuduk jaga. Ambil wuduk elok-elok, sempurna. Kemudian berdiri, angkat takbir. Tuan-tuan kena ingat. Kita ni manusia. Manusia daripada kalimah nasiya. 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 Orang yang mengaji bahasa Arab dia tahulah. Nasiya tu pelupa. Dia akan lupa. Dia akan lalai. Jadi macam mana? Kata Datuk Dr. Harundin, bila kita solat, seperti mana kita berjalan di atas batas bendang. Setiap bendang ni, dia ada batas. Bila jalan, dia batas tu kecil. Bila jalan jatuh naik semula. Jatuh, naik semula. Jangan jatuh terus. Bila kita sembahyang ni, dia jatuh. Tengah Allah, Bismillah Fatihah ni, tuan-tuan, kalau 40 tahun, beribu kali tuan-tuan baca. Tak perlu hafal. Automatik keluar. Itu yang otak kita pergi merata. Jadi macam mana? Kita nak kekalkan supaya kita khusyuk. Dia pergi merata, tarik balik. Oh ya, aku sembahyang ni. Pergi, tarik balik. Jangan bagi lepas terus. Lepas terus habis. Kan? Dia tengok. Asyhadu an la tahiyat dah. Jatuh di batas tu, naik balik. Jatuh, naik balik. Pergi merata, tarik balik. Oh ya, aku sembahyang weh. Sebab manusia ni, an-nas, nasia, dia pelupa, dia lalai dan sebagainya.
Ustaz, saya dengar ceramah Ustaz, memang saya wajibkan saya setiap hari dengar ceramah Ustaz dan memang wajib sebelum tidur saya akan dengar ceramah Ustaz sampai terlena. Saya nak pergi umrah dengan Ustaz, ingin sangat nak jumpa dengan Ustaz. Saya umur 17 tahun, idola saya, Masya Allah. Terima kasihlah abang kita, Kamal Serunai. InsyaAllah nanti jumpa orang Kelantan. Orang Kelantan InsyaAllah, terima kasih. Hidayah milik Allah. Saya hanya menyampaikan. Saya hanya menyampaikan. Saya bukan penghukum. Nak ukur orang ni. Kita menyampaikan. Sekurang-kurangnya ada kebaikan untuk diri kita dan untuk orang lain. Seterusnya, Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, rahmati Ustaz. Kemih-keming Ustaz. Dokah sikit Ustaz. Ustaz bagi nombor akaun tu ada dah, saya dah pin dah tu. Jadi tengok. Kan? Hati dan perasaan kita selalu naik turun bukan, tapi sedangkan kita dah yakin pada Allah, macam itulah hati perasaan kita. Jasa yang baik aja. Memang hati, ya muqallibal qulub. Kalau kita mengaji bahasa Arab, muqallibal qulub, dia bolak-balik. Ya muqallibal qulub, dia bolak-balik. Dia takkan kekal. Hati kita dia besar. Jadi macam mana tuan-tuan? Sebab tu Allah bagi kita petunjuk, pedoman. Pedoman apa? Dengan Al-Quran, dengan Nabi SAW, dengan orang alim. Supaya kita kekal tu. Sebab tu kita doa selalu, ya muqallibal qulub, sabbit qulubi ala dinika wa ta'ati. Tetapkan hatiku ni. Kena doa. Nak tahu tuan-tuan kemanisan dalam doa kena buat selalu. Dia akan, jangan kita Tuhan tak, kan saya kata jangan kita buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pendapat Ustaz? Nyata ni seorang bapa mengucapkan kata-kata, seorang bapa tidak pernah ada dosa terhadap anaknya, hanya anaknya ada dosa pada bapaknya. Jadi bapa tak perlu mohon maaf. Jangan. Ini orang yang angkuh. Bapa jangan kata tak ada dosa. Pernah kita hardik anak kita tanpa sebab, kita pukul anak kita tanpa sebab. Kadang-kadang kan anak kita ini kita tak layan dia. Kan? Kita tak didik dia. Anak kita yang berdidik patut bapak. Tiba-tiba kita tak ajak dia pun sembahyang. Kita ada dosa kan anak kita tak didik. Kita biar orang lain didik. Sebab tu kalau boleh bila anak kan minta maaf, bagi saya senang. Ayah pun kosong-kosong. Tengok. Simple lah. Ayah pun kosong-kosong. Maksud dia, alah bahasa orang muda-muda lah kan. Kosong-kosong tu. Maksud dia, tak ada, kita ampun saling memaafkan. Kita pun, okey, kosong-kosong. Ini trend baru. Kosong-kosong. Jangan. Biar kita memaafkan orang dan orang minta maaf, kita juga tuan-tuan kena minta maaf juga kepada orang lain. Jangan duk sombong ibu dan ayah ni. Ustaz, macam mana kita nak jasa ikhlas untuk memaafkan orang meskipun hati masih tersedih? Sebab tu saya bagi tahu, hati ni nak tenang kalau kita boleh, itu tanda ikhlas. Tanda kita ikhlas dalam amal kita. Tapi bila duk simpan tu, maksud dia masih lagi hati kita ni ada yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nampak tak? Allah sebut. Satu hari yang tak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat, kecuali hati yang salim, yang sejahtera, yang ikhlas. Tentu yang Allah terima. Tu nak ikhlas tu macam mana? Jangan ada sesuatu yang kacau dalam hati kita. InsyaAllah kalau kakak boleh maaf, hebatlah tu. Tanda keikhlasan tu nak dekat dah tu dah. Okey. Kak Olah. Oh, makcik Olah. Kak Olah. Duk kena roti canai selalu. Terima kasih tengok. Azmat orang berhutang dengan saya puluhan ribu, adakah perlu reda abaikan hutangnya sebab hati tidak tenang? Bagaimana Ustaz? Tuntut hutang. Ini hak kita. Hutang kita tuntut. Kalau dia boleh bayar, dia bayar. Dia tak bayar, ingat orang yang berhutang, roh dia tidak terangkat di langit Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak terangkat roh dia. Tapi kita insan yang hebat, kalau kita boleh halalkan, hebat kita. Tapi kita tuntut lu, jangan kadang halal, puluh ribu ni. Kan? Puluh ribu tak mau tuan-tuan. Duit tu dapat, tolong bagi dekat surau Ar-Raihan buat tandas yang bagus. Kan? Minta dulu. Tapi kalau dia, jangan kata Ustaz, esok kalau saya tak halal Ustaz, di akhirat esok saya kena pergi tuntut. Tak ada. Di akhirat ni jangan bayang dengan otak, dengan fikiran kita. Tak sama dah. Macam ada orang perempuan hantar mesej kat saya. Ustaz ni, saya esok saya tak mau suami saya esok duduk dengan bidadari. Saya nak duduk dengan dia lah. Saya tak mau Ustaz, saya tak mau. Saya pun jawablah, Kak,
esok di syurga tak sama dengan dunia. Dunia ada sifat cemburu. Sifat hati elok tu ada, tapi di akhirat tu tak ada cemburu dah. Tak sama Ustaz. Tu yang ada kat kakak cemburu tu. Tak mau. Saya nak juga duduk dengan suami saya. Tak mau bidadari duduk pegang-pegang apa. Dia dah nampak syurga ni macam dunia. Tak sama. Dia tak ada cemburu, tak ada dah duk jealous, tak ada dah benda busuk pun tak ada, kentut pun tak ada, ayat liuk basi pun tak ada. Semua benda yang tak sama dengan bayang. Tak boleh bayang dengan mata, tak boleh bayang, tuan-tuan. Hebatnya. Jadi kakak jangan susah hati. Suami esok dah duduk bidadari apa, jangan bayang, kita buat baik aja insya-Allah. Allah ni dia adil. InsyaAllah Allah akan adil kepada sesiapa sahaja. Jadi jangan susah hati. Okey, 10 lebih dah. Kalau ikut imam solat sunat tarawih 20 rakaat, tapi masalahnya imam baca terlalu laju, kita pun tak sempat nak baca Fatihah, macam mana? Okey, ingat, kita jangan lambat 3 rukun fi'li. 3 rukun fi'li, rukun perbuatan. Contohnya imam, rakaat pertama tu, kalau bersama imam dah rokok, kita rokoklah Fatihah, imam tanggung. Rakaat yang kedua, kan, kita baca Fatihah, kita boleh lambat 3 rukun fi'li. Imam rokok, imam i'tidal, imam sujud, kita Fatihah kena habis dah. Maksudnya kita rokok, i'tidal, sujud. Kalau tidak, terputus. Jadi kalau kita terbatal tak bersama dengan imam. 3 rukun fi'li kita boleh habiskan Fatihah kita. Imam duduk antara ada sujud, kita duduk Fatihah lagi, habislah. Kita tak bersama dengan imam dah. Video lawan badminton malam. Jangan duk sebut badminton, teriak ni. 2 bulan tak boleh main badminton. Kita kaki badminton lah. Boleh lah main. Selalu friendly. Ramai duduk friendly. Seronok tuan-tuan. Alah duduk kawan-kawan main badminton. Terima kasih Amir. Para syuhada tak mati di sisi Allah. Adakah mereka syuhada tidak ada dalam alam barzah? Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan sebut mereka ini diberi rezeki. Macam mana? Mereka tetap berada dalam alam barzah, tapi Allah bagi mereka kehebatan. Macam mana? Wallahu alam. Saya tak tahu nak jawab ni. Sebab kita pun tak pergi lagi alam barzah, kita akan sampai di sana. Tapi hebatnya orang yang mati syahid, mereka tidak mati, tapi Allah bagi rezeki kat mereka. Macam mana? Wallahu alam. Ustaz, apakah ibu bapa akan bertanggungjawab kelak jika mengabaikan sebagai ibu bapa? Jika ibu bapa tidak menegur anak-anak untuk solat, tidak mengajar anak-anak untuk, ibu bapa dia tanggungjawab dia. Dan sebab tu bila umur 7 tahun kena suruh semayang. 10 tahun rotan. Tanggungjawab. Kalau tak suruh dia berdosa. Dia berdosa. Seorang ibu bapa. Kalau perempuan jadi imam, boleh tak ustaz dalam solat tarawih? Perempuan boleh jadi imam untuk perempuan saja. Jangan pula dia macam tang dia baca sedap, dia jadi imam, suami jadi makmum. Tak boleh, tak boleh. Imam mesti lelaki untuk jamaah yang berbagai. Ada lelaki perempuan. Tapi kalau perempuan saja nak jadi imam, mestilah makmumnya perempuan juga. Salam ustaz, bolehkah kita mengaji mengikut handset? Mengaji kalau boleh berguru. Kerana apa? Kerana syaitanu syekhut. Kalau kita berguru dengan buku, dengan YouTube saja tak jadi. Pokoknya kena berguru. Macam ni kira okey, berguru jugalah. Boleh tanya soalan, saya boleh jawab. Ni nama online, teknologi. Teknologi yang ada. Maknanya kita boleh mengaji macam ni. Ada manfaat kita. Kalau boleh, tambah-tambah Quran kena berguru. Nak sebut makhraj huruf. Allazi. Kalau allazi, dia beza. Lazi dengan lazi. Kan? Al-ha pedas. Al-ha. Alhamdu. Alhamdulillah. Al-ha. Alham. Dia tak alham. Makna dia berbeza. Allahu Akbar. Sebab tu kena berguru. Kena tengok lahjah sebutan huruf. Kalau boleh, bergurulah. Tapi PKP ni tengok macam Ustaz Fakhrul Razi kan. Dalam IG dia buat tu. Live. Boleh baca Quran dengan dia. Jadi baguslah dia sebut. Jadi baguslah ada manfaat. Sehingga viewer dia dekat 2,000 lebih. Pagi ni pun kat 1,000 lebih. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa ya, saya pin nombor tu. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh masukkan ke dalam akaun Surau Ar-Rayhan untuk nak buat tandas. Tolonglah kan. 150,000 tu. RM1 pun jadilah. Saya ada ramai follower kat sini. Hampir dekat 500,000.
Takkan seorang tak boleh. Kalau seorang RM1, 500 lah. 500,000 dah dapat. Seorang RM1 aja. InsyaAllah. Satu soalan lagi sebelum kita berpisah. 10 lebih dah. Betulkah anak yang tidak solat adakah berdosa akan sampai kepada kedua bapa yang telah meninggal dunia? Terima kasih Ustaz. Ingat seorang anak kan, dia sepatutnya apa? Waladun salihun yad'ulah, mendoakan. Kan? Kemudian sebelum baligh, mak ayah kena jaga. Lepas baligh, hang tanggung sendirilah dosa hang. Tak ada tanggungjawab dah sebagai seorang ayah, mak. Hang buat dosa, tanggung sendiri lah. Takkan kita nak tanggung dosa dia kan. Tapi syarat kita ni kena didik dia. Kena didik dia, kena suruh dia masa dia belum baligh. Lepas baligh, hang tak mau buat, kita suruh, tapi kita tanggungjawab kena suruh jugalah. Tak mau buat juga, hang jawablah apa yang kita lakukan masa kita hidup dunia. Jadi okey tuan-tuan, kasih rahmat Allah. Alhamdulillah banyak soalan, nanti saya jawab secara tulis lah. Terima kasih yang menyertai live pagi ini bersama dengan Ustaz Abdullah Khairi yang daif, yang banyak dosa kan, dan ada kesilapan. Kalau tuan-tuan ada yang maki saya, ada yang kata macam-macam, tahu saya tengok kan. Tapi kita Allah Akbar, kita maafkan sahabat-sahabat kita insya-Allah. Tuan-tuan dengan susah hati, kalau ada silap dengan saya maafkan. Kalau tuan-tuan boleh memaafkan saya sonok banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Dan jangan lupa kita ada program besar bersama dengan 4 selebriti, Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Aslin, Syamsul Debat dan Ustaz Dr. Izhar Arif. Kita akan jemput seorang lagi ustaz yang lain untuk kita join sekali dalam For Santai. Nanti kita masukkan dalam Facebook. Jadi yang menyaksikan Facebook Live pada pagi ini, jangan lupa masukkan dalam akaun Surau Ar-Raihan, Bandar Teknologi Kajang untuk pembinaan tanda surau tersebut. RM1, walaupun sedikit, tanda ingat untuk bertemu. Banyak tanda ada kerana kita orang yang berada. InsyaAllah kita jumpa lagi. Hoi! Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.